Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hadi bin Hasbullah serta rakan-rakan saya, Raja Muhammad Adli bin Raja Sulaiman dan Muhammad Nasran Haikal bin Mahdi hari ini akan membentangkan isu-isu qiraat, kritikan dan jawapan daripada muka surat 26 hingga 47 dalam kitab Al-Qiraat fi Nadar Al-Mustashrikin. Asbabu ikhtilafil qiraati inda julid zihr wa ra'du alaih. Kritikan Goldziher. Goldziher telah mengkritik ataupun telah memberi komentar bahawa punca ataupun asal kepada qiraat ataupun kepelbagaian bacaan Quran hanya kerana ciri khas yang ada pada penulisan bahasa Arab itu sendiri yang digunakan untuk menulis mushaf Uthmaniyah. Ciri khas tersebut ialah huruf hijaiyah ditulis tanpa ada sifat huruf dan titiknya yang digunakan untuk menunjukkan pada diri zat sesuatu huruf itu, dan juga ditulis tanpa baris bagi perkataan yang menunjukkan kepada i'rab bagi sesuatu perkataan. Jadi Goldziher telah mengatakan bahawa semua qura' bebas memilih daripada qira' ini dan daripada wajah-wajah bacaan ini. Mereka boleh memilih apa yang bersesuaian pada pandangan mereka dan apa yang dirasakan jelas dari sudut alasan mereka sendiri. Jadi disimpulkan bahawa di sini pandangan Goldziher terhadap qiraat ialah خلاصة رؤية أن اختلاف القراءات يرجع إلى سببين. Yang pertama, al-awal tajarrud al-masahif min naqtil huruf, yang bermaksud mushaf-mushaf tersebut tidak disertakan dengan naqtul huruf atau titik bagi huruf. Yang kedua, al-thani tajarrudha min syaklil huruf wa faqad al-harakat al-lughawiyah wa nahwiyah minha, iaitu menghapuskan bentuk huruf dan kehilangan ciri-ciri linguistik dan tata bahasa daripadanya. Jadi para ulama telah pun menjawab kritikan Goldziher tersebut. Jadi telah dikemukakan beberapa bukti. Jadi kemudian kami akan membentangkan bukti yang pertama, iaitu berkenaan dengan sejarah. Sejarah yang merupakan sebaik-baik bukti dan sebenar-benar perkhabaran, menunjukkan bahawa sesungguhnya Al-Quran ini termasuk kesemua qiraat dan periwayatannya adalah terpelihara dalam dada-dada para sahabat Rasulullah SAW sebelum ianya ditulis di dalam mushaf pada zaman Khalifah Uthman, bahkan sebelum Al-Quran itu dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar lagi. Seperti mana ia menunjukkan kepada cara bacaannya dan periwayatannya telah lama pun tersebar, dan beritanya juga meluas sampai kepada manusia-manusia, dan manusia pun mempelajari cara bacaan qiraat itu sejak daripada zaman Nabi lagi. Dan cara bacaan tersebut diucapkan dengan khabar yang benar dan dengan athar yang jelas yang tidak ada tambahan padanya serta tiada kelemahan pada jalur sanadnya. Dalil yang pertama daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala aqra'ni Jibril ala harfin faraja'athu falam azal astaridahu wa yaziduni hatta intaha ila sab'at ahruf. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Yang bermaksud, Jibril membaca Al-Quran kepadaku satu huruf demi satu huruf, dan Nabi terus mengulanginya, Nabi terus menerimanya, dan malaikat Jibril terus menambahkannya kepada Nabi. Ini berlanjut sehingga mencapai 7 huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Untuk syarah ba'd al-alfaz al-hadis ataupun penjelasan lafaz hadis, yang pertama, faraja'athu, yang bermaksud yang menjelaskan makna ungkapan tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Muslim. Saya memohon kepadanya untuk mempermudah agama bagi umatku, dan sungguhnya umatku tidak mampu meneruskan itu. Bahagian yang kedua iaitu falam azal astaridahu wa yaziduni, yang berarti saya terus memohon kepada Jibril AS agar meminta tambahan dari Allah di luar huruf itu sebagai keringanan bagi umat ini, sebagai rahmat dan untuk memperluas kemudahan bagi mereka. Jibril kemudian meminta kepada Tuhan dan Allah menambahkannya hingga mencapai 7 huruf. Jadi di sini telah pun secara khulasahnya, dan hadis ini menceritakan Nabi Muhammad SAW telah pun membaca Al-Quran bersama malaikat Jibril, dan malaikat Jibril telah pun Nabi Muhammad pun telah membaca satu demi satu huruf sehingga
Nabi Muhammad SAW telah meminta kepada Jibril untuk memberi keringanan pada umatnya yang mempunyai pelbagai latar belakang, pelbagai aksen. Jadi untuk memudahkan, maka Nabi meminta kepada Jibril untuk menambahkan huruf. Dan Jibril AS telah pun meminta kepada Allah SWT, dan Allah pun berkenan, Allah telah pun menambahkan hingga mencapai 7 huruf. Baiklah, untuk dalil yang kedua daripada An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya baca bahasa Melayu, dia punya terjemahan. Aku mendengar Hisham bin Hakim bin Hizam membaca suratul Furqan pada masa kehidupan Rasulullah SAW. Aku mendengar bacaannya dan dia membaca dengan huruf-huruf yang tidak pernah aku dengar Rasulullah SAW membaca. Aku hampir saja menyentuh tangannya ketika dia sedang solat. Namun aku menahan diri sampai solat selesai. Setelah solat, aku melipatinya dengan jubahnya, lalu aku bertanya, siapa yang mengajarkan padamu membaca surah yang aku dengar kamu baca ini? Dia menjawab, Rasulullah SAW mengajar kepadaku. Aku berkata, kamu berdusta, kerana Rasulullah SAW telah mengajarkan padaku membaca surah ini dengan cara yang berbeza. Aku membawa Hisham kepada Rasulullah SAW dan aku berkata, Rasulullah, aku mendengar dia membaca surah Al-Furqan dengan huruf-huruf yang tidak pernah engkau ajarkan padaku. Rasulullah SAW bersabda, kirimlah dia, bacalah Hisham. Maka dia membaca dengan bacaan yang aku dengar. Bacaan aku dengar dia baca. Rasulullah SAW berkata, demikian Al-Quran diturunkan. Lalu beliau bersabda, bacalah wahai Umar, aku pun membaca bacaan yang telah diajarkan kepadaku. Rasulullah SAW berkata, demikianlah Al-Quran diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam 7 huruf. Maka bacalah yang paling mudah bagimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baiklah, untuk syarah ba'da al-lafaz al-hadis, itu penjelasan lafaz hadis. Yang pertama, faqadat asabihu fi shalah, yang bermaksud aku hampir saja menarik pergelangan tangannya ketika dia sedang solat, dengan maksud menegurnya untuk ataupun menahannya. Yang kedua, fatasbirat hatta salam, aku menahan diri dengan kesabaran sehingga dia selesai solat, lalu aku memberinya waktu untuk menyelesaikan solatnya. Yang ketiga adalah falabituhi biridaihi, iaitu yang bermakna aku menggulungkan jubahnya padanya ketika berhadapan dengannya agar tidak terlepas dariku dan tidak dapat melarikan diri. Jadi secara umumnya kita telah mengetahui bahawa sahabat Nabi Umar adalah seorang yang tabah, seorang yang tegas, seorang yang keras dan keraguannya dalam agama. Beliau banyak menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dia melakukan tersebut ataupun dia menegur Hisham kerana dia menyangka kemungkinan Hisham telah pun mengada-adakan bacaan lain di dalam surah, memandangkan beliau tidak pernah mendengar bacaan tersebut daripada Rasulullah SAW. Tindakannya adalah bermotifkan untuk menjaga kitab suci Allah dan mempertahankannya, dan takut ada tangan-tangan yang akan mengubah ataupun menulis benda yang salah terhadap kitab suci Al-Quran. Rasulullah SAW tidak mempertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan oleh Umar dan tidak juga memarahinya. Dan pernyataan Umar kepada Hisham, kamu berdusta, telah dinyatakan oleh Al-Hafiz dalam kitabnya Al-Fath. Dalamnya dia mengaplikasikan ini kepada alasan yang paling mungkin atau apa yang dimaksudkan dengan kata-katanya aku berdosa, iaitu aku tersilap kerana penduduk Hijaz menggunakan dusta di tempat yang salah. Dan perkataan Umar, fa inna Rasulullah SAW qad aqra'niha ala ghair ma qara'at, sungguhnya Rasulullah SAW telah membacakan padaku surah ini dengan cara yang berbeza dari apa yang aku baca. Ucapan ini menunjukkan dalil atas keyakinan yang kuat dan keyakinan pribadinya, dan dia menggunakan dalil ini sebagai bukti bahawa Hisham telah melakukan kesalahan.
dalam bacaannya, kerana Hisham baru masuk Islam dalam waktu yang terdekat sehingga belum dapat menguasai dengan baik apa yang dia dengar. Jadi sini dia maksud Hisham baru ataupun kiranya baru lagi dalam Islam. Jadi Umar mungkin rasakan Hisham telah tersilap membaca kerana Hisham baru lagi, sedangkan Umar sudah lama dalam agama Islam. Al-Hafiz dalam kitabnya Al-Fath menyatakan sebab perbezaan pendapat antara Umar dan Hisham adalah bahawa Umar telah menghafal surah ini dari Rasulullah SAW sejak lama. Kemudian dia tidak mendengar apa yang diturunkan di dalamnya yang bertentangan dengan apa yang dihafalnya. Sementara itu Hisham baru masuk Islam setelah peristiwa Fath ataupun penaklukan Mekah, Fathul Mekah, sehingga Nabi SAW membacakan padanya surah tersebut sesuai dengan apa yang baru sahaja diturunkan. Perbezaan mereka berasal dari sana. Tindakan Umar untuk menegur didasarkan pada keyakinannya bahawa dia tidak pernah mendengar hadis tentang Al-Quran diturunkan dalam 7 gaya bahasa ataupun 7 huruf kecuali dalam peristiwa ini. Dan perkataan Rasulullah SAW kepada Umar, iaitu arsilhu, kirimlah dia, adalah perintah untuk melepaskan Hisham. Perintah ini diberikan agar Rasulullah SAW dapat mendengar dari Hisham sendiri apa yang diadukan oleh Umar, atau agar Hisham dapat melepaskan beban pembatasan yang membuatnya merasa tertekan. Hal ini akan membuatnya lebih tenang dan meredakan ketegangannya sehingga dia dapat membaca di hadapan Rasulullah SAW dengan lebih baik. Perintah Rasulullah kepada Umar untuk membaca adalah kerana khawatir kerana kesalahan mungkin berasal dari Umar, bukan dari Hisham. Jadi ini maksud Nabi Muhammad SAW telah pun mengirim ataupun menyuruh Umar untuk kirim ataupun untuk melepaskan Hisham. Yang maksud Nabi Muhammad menyuruh Hisham untuk membaca dengan Rasulullah SAW dalam keadaan dalam sendiri ataupun dalam private, supaya Hisham dapat membaca dengan lebih tenang tanpa terganggu oleh kemarahan Umar, dan Nabi Muhammad SAW dapat mendengar dengan sendiri apa yang dibacakan, apa yang dikatakan salah oleh Umar terhadap bacaan Hisham. Dan kemudiannya Nabi Muhammad SAW menyuruh Umar untuk membaca kerana takut jika kesalahan tersebut bukannya dari Hisham tetapi dari Umar. Seterusnya perkataan anzal al-Quran ala sabat ahruf. Al-Quran diturunkan dalam 7 bahasa ataupun 7 huruf adalah untuk menenangkan hati Umar ataupun mengukuhkan keyakinannya dan menghilangkan segala keraguan atau kekhawatiran yang mungkin muncul dalam hatinya. Hal ini dilakukan kerana Rasulullah SAW mengarahkan kedua cara membaca, iaitu bacaannya dan bacaan Hisham, sebagai bentuk variasi yang sah dan diakui dalam Al-Quran. Jadi di sini kan dikhulasahkan atau dikonklusikan bahawa Al-Quran diturunkan dengan 7 gaya bahasa, dan di sini telah dinyatakan bahawa Nabi SAW telah pun menyatakan bahawa bacaan oleh Hisham dan bacaan daripada Umar adalah bacaan yang sah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Raja Muhammad Adli bin Raja Sulaiman, nombor metrik 068841. Jadi insyaAllah saya akan meneruskan, iaitu kritikan Ghaziyah. Okey. Wa yashiru ila hadha ma akhrajahu at-Tabrani an Umar radhiyallahu anhu. Okey. Dan telah ditunjukkan oleh apa yang dibawa oleh At-Tabrani bahawa Umar radhiyallahu telah mendengar seorang lelaki membaca Al-Quran. Tapi baca Al-Quran itu iaitu bercanggah qiraatnya dengan qiraat Umar. Maka Umar dan juga orang lelaki itu yang datang baca Quran tadi itu telah bertengkar di sisi Rasulullah. Lalu lelaki itu berkata, tidakkah bacaanku seperti bacaanmu ya Rasulullah?
Lalu baginda menjawab, tentu saja. Maka berlaku sesuatu dalam warga Umar yang mana Nabi mengetahuinya melalui wajah Umar. Jadi maka Rasulullah memukul pada dada Umar dan berkata, moga-moga Allah menjauhkan dirimu itu akan syaitan. Kemudian telah berkata, iaitu telah diturunkan Al-Quran atas 7 huruf, kesemuanya diterima. Jadi di sini bahawa kita ketahui Nabi Muhammad mengatakan bahawa Al-Quran ini diturunkan di dalam ala sab'ah ahruf kull hasyaf kafin. Okey, iaitu semua ataupun semua itu betul dia dalam 7 dialek, 7 bahasa. Untuk seterusnya iaitu penjelasan sebahagian lafaz-lafaz hadis. Jadi Al-Tibi telah berkata Ubay radhiyallahu anhu merupakan salah seorang sahabat yang paling sempurna imannya dan paling paling kuat keyakinannya. Tetapi kerana perbezaan itu, iaitu perbezaan di antara dialek itu, dia mendapat hasutan kejahatan, hasutan jahat daripada syaitan. Maka apabila berkat menimpanya dengan menimpanya dengan pukulan baginda dengan tangan yang penuh berkat kepada dadanya, maka hilang perasaan waswas itu dan keluar peluh, maka dia kembali yakin. Jadi Ubay ni memandang kepada Allah dalam ketakutan dan malu daripada apa yang syaitan bisikkan kepadanya. Jadi di sini walaupun Ubay ni Al-Tibi kata Ubay ni seorang yang mempunyai iman yang sempurna, iman yang paling kuat, tetapi disebabkan perbezaannya dialek, iaitu perbezaan bacaan ahraf sab'ah ni, huruf 7 ni, maka telah berlaku suatu perkara yang mungkin riak, yang mana dia nak ayat bacaan dia je betul, bacaan orang lain ni tak betul. Okey, semoga kita semua ni, para penghafaz Al-Quran ni, penjaga Al-Quran, dapat dijauhilah daripada perkara-perkara begini. Okey, dan seterusnya iaitu wa yajibu ayatakidu an alladhi hasala fi nafsi abi khatrah, iaitu dan wajib berpegang bahawa apa yang berlaku kepada diri Ubay tadi itu adalah lintasan syaitan yang tidak menetap, dan waswah diri yang akan segera hilang, kerana pada iman sahabat terdapat kekuatan dan pertahanan yang melenyapkan kegelapan setiap syubhah. Okey, dan menghilangkan setiap gangguan dan kekeliruan, dan apa yang maklum dalam agama bahawa hasutan syaitan dan waswah diri ini tidak dipertanggungjawabkan oleh manusia, dan tidak dikira selagi tidak berimannya, dan tidak pergi jauh bersamanya, dan tidak bekerja mengikutinya, tetapi usaha bersungguh-sungguh pada menolaknya daripada diri dan menolaknya daripada hati. Jadi sebagai kita orang yang belajar ilmu ni, apabila kita mempelajari Al-Quran ataupun kita belajar cara-cara nak baca Al-Quran dalam 7 dialek apa semua ni, kita perlu berkongsi dengan orang-orang awam agar mereka ni tidak bergaduh apabila dengar orang tu baca dengan dialek ni, orang ni baca dengan dialek ni, agar mereka tidak merasa dialek dia je betul. Bahawa dia faham dah yang dialek sebenarnya ni semua betul dah. 7 dialek ni hak mana hak Nabi sampai tu semua betul. Jadi insya-Allah kita sama-sama orang berilmu ni dapat memperluaskan lagi pelajaran Al-Quran. Kalau ke mana nasyid dia, moga-moga Allah berkati kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nashran Haikan bin Mahadi, nombor metrik 068806. Jadi kita akan sambung yang ke seterusnya dalam bab iaitu ummi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah seorang rasul yang ummi, iaitu buta huruf yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini apakah yang dimaksudkan dengan ummi? Apakah isu yang selalu timbul dalam perkataan ummi ini? Jadi saya boleh lintaskan, iaitu segala ilmu pengetahuan yang berada di dunia ini yang terdapat di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia ini. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tempat berkumpul di segala ilmu pengetahuan. Jadi perlukah
orang yang telah mempunyai segala ilmu pengetahuan untuk belajar menulis dan membaca. Dan membaca itu hanyalah satu kaedah untuk mencari ilmu pengetahuan. Jadi Rasulullah SAW tidak perlu langsung kepada menulis dan membaca kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri melalui malaikat Jibril telah mengajar Rasulullah SAW berkaitan dengan Al-Quran, iaitu kitab yang mengandungi segala ilmu dunia dan akhirat. Hanya orang biasa saja seperti kita ini dan patut tahu bagaimana hendak menulis dan membaca, kerana hanya dengan cara itu kita dapat mencari ilmu. Jadi masuk pada Rasulullah SAW ini, yang kita cari selama ini bukan orang yang tidak tahu menulis dan membaca, tetapi terdapat dalam maksud itu sendiri adalah maksud yang induk, iaitu tempat letaknya segala ilmu pengetahuan kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, yang kedua kita sambung perbahasan iaitu sab'atu ahruf yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, bahawa hadis sab'atu ahruf ini adalah hadis yang bertaraf mutawatir yang diriwayatkan 21 jalur sahabat seperti Ibnu Jundub, Salman bin Sa'd, Ibnu Mas'ud, Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan, Umar bin Al-Khattab dan lain-lain. Jadi nama-nama yang telah disebutkan ini adalah para sahabat yang meriwayatkan hadis sab'atu ahruf. Kemudian dibincangkan pula hadis-hadis berkenaan dengan bacaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf bertepatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meminta para sahabat memperdengarkan semua bacaan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang berlaku kepada Sayyidina Hisham radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baginda mengatakan di akhir hadis itu adalah kadzalika unzilat. Okey, kemudian dikukuhkan lagi dengan ucapan Sayyidina Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ta'ala ya'muruka an taqra'a ummatukan qur'ana ala sab'ati ahrufin fa aynama harfi qara'u alaihi qad asabu. Yang bermaksud Allah memerintahkan kamu untuk membaca Al-Quran kepada umat kamu dengan 7 huruf. Maka huruf mana yang mereka baca di atasnya adalah benar. Seperti mana yang ditunjukkan daripada hadis-hadis di atas bahawa bacaan-bacaan ini telah diturunkan melalui pembawa wahyu yang terpercaya, iaitu Sayyidina Jibril alaihi salam ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa bacaan-bacaan yang diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mestilah bertalaqi secara musyafahah. Bahawa disebutkan satu hadis yang panjang, iaitu berkaitan dengan kisah Sayyidina Hisham radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendengar bacaan yang tidak pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, yang dibaca oleh Sayyidina Hisham radhiyallahu anhu pada ketika itu. Jadi ketika selesai Sayyidina Hisham solat pada waktu itu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak bercakap panjang dan tidak menunggu masa dan waktu.
Sayyidina Umar radhiyallahu anhu merentak ridak di badan Sayyidina Hisham radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku mendengar bacaan yang tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan kepadaku. Jadi Sayyidina Hisham radhiyallahu anhu menjawab balik ucapan atau hujah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu, bahawa bacaan yang aku baca itu adalah bacaan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan kepadaku ini adalah bacaan dalam surah Al-Furqan. Okey, lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membawa Sayyidina Hisham radhiyallahu anhu di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, inni sami'tu hadha yaqra'u suratul furqan ala hurufin lam taqra'aniha. Aku mendengar si dia membaca surah Furqan dengan bacaan yang tidak kamu baca. Kata Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda berkata kepada Sayyidina Hisham radhiyallahu anhu, Iqra' ya Hisham, faqra'u alaihi qira'atin lati sami'tahu yaqra'u biha. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, pada waktu itu aku telah mendengar satu bacaan yang mana aku dengar sebentar tadi daripada Sayyidina Hisham radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terus membuat keputusan, lalu meminta Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pula membaca. Iqra' ya Umar, yaqulu Umar, faqara'tul qira'atin lati aqra'ani. Kata Sayyidina Umar, aku membaca seperti mana yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di akhir pada hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kadzalika unzilat, begitulah ia diturunkan. Jadi apa yang kita tengok, perselisihan juga berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perselisihan ini berlaku adalah bukan kerana Al-Quran itu membawa kepada pergaduhan antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi adalah bukti yang paling jelas bahawa bacaan itu tidak disandarkan kepada kehendak hawa nafsu mereka dan tidak pula didahulukan kepada pendapat logik mereka. Tidak seseorang pun dari kalangan mereka membacanya mengikut pilihan sendiri atau atas kehendak dirinya sendiri, dan tidak seorang pun dari mereka berhak untuk membacanya menurut keinginan hawa nafsu dengan mengubah frasa demi frasa atau menggantikan sesuatu perkataan dengan perkataan yang sinonim atau setara dengannya. Jadi setakat itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.